Jadi kerja sebelum ni ada masalah. Kalau ada masalah, kamu pun boleh tanya sekarang juga. Kita bagi lagi 1 minit untuk tunggu rakan-rakan kamu yang lain. Mungkin yang terlanjur, belum dapat masuk lagi. Kita tunggu mereka sekejap lagi. Jadi hari ini kita akan belajar 2 bahagian hari ini. Bahagian pertama yang kita akan belajar adalah tentang punca kuasa 3. Punca kuasa 3 ini dia ada membahagikan kepada 2 bentuk. Satu adalah tanpa menggunakan kalkulator. Satu adalah menggunakan alat elektronik. Alat elektronik ini adalah merujukkan kepada kalkulator lah. Adalah merujukkan kepada kalkulator. Jadi dekat sini, cikgu harap apa yang nanti cikgu ajar, kamu memang belajar dengan teliti supaya anda boleh faham. Jadi cikgu lihat sekarang sudah pukul 10.31 minit sudah. Jadi cikgu tidak lagi tunggu yang lain. Mereka yang datang lewat itu tak apa, mereka join nanti sendiri. Kalau yang memang terlanjur, mereka akan lihat YouTube. Jadi selamat datang kepada kelas matematik PTPR yang selepas cuti bulan 6. Jadi hari ini kita akan belajar tentang punca kuasa 3. Jadi punca kuasa 3 ini kita akan ada 2 bahagian. 2 bahagian. Bahagian yang pertama adalah kita mengenali dulu apa itu punca kuasa 3. Seperti anda yang telah belajar sebelum ni dalam punca kuasa 2, konsepnya memang hampir sama. Dan dia pun melalui apa? Dia juga hampir sama dengan punca kuasa, adalah hampir sama songsan daripada kuasa 3. Songsan daripada kuasa 3. Jadi ini adalah bahagian yang anda perlu lihat dekat sini. Jadi kamu lihat dekat sini, kuasa 3 dan punca kuasa 3 adalah operasi yang bersongsan. Jadi dekat sini, kalau kamu lihat 2 kuasa 3 dia akan jadi 8. Pada masa yang sama, 8 punca kuasa 3 dia akan jadi adalah jadi 2. Jadi kalau di sini bijak fikir, dia kata punca kuasa 3 suatu nombor adalah sama dengan nombor itu. Apakah nombor itu? Apakah nombor itu, murid? Adalah 1. Kerana 1 kuasa 3, 1. 1 punca kuasa 3 bagi 1, 1 juga. Jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti ingat. 1 adalah satu nombor yang sangat-sangat istimewa dalam matematik. Jadi kita lihat contoh 10 ini. Kita lihat contoh 10 ini. Jadi lengkapkan setiap yang berikut. 4 darab 4 sama dengan 64. Jadi maka punca kuasa 3 bagi 64 adalah 4 darab 4 sama dengan 4. Kita lihat sama dengan yang bawah ini. Sama juga kalau dekat sini dia adalah negatif 0,5, darab negatif 0,5, darab negatif 0,5 sama dengan negatif 0,125. Jadi dalam kotak ini kita kena letak kurungan. Jadi murid-murid, dekat sini ada satu bahagian yang sangat penting. Apabila kita ada nombor negatif, kita mesti letakkan dia dalam kurungan. Macam dekat sini lah. Dia mesti letak dalam kurungan. Jadi bila kita selesai, jawapannya sama dengan negatif 0,5. Negatif 0,5. Kita lihat kepada yang C. 1/6 kuasa 3 sama dengan 1/216.
Okay, jadi maka punca kuasa 3 bagi 1 per 216 dia adalah sama dengan macam ni. Okay, kalau dia wujudkan bentuk macam ni, kita selesaikan dengan cara yang sebegini. Okay, jadi dekat sini, sini ada latihan. Tapi latihan ini cikgu jadikan dia sebagai contoh. Cikgu jadikan dia sebagai contoh untuk cikgu bincang dengan kamu. Okay, cikgu ambil gambar. Okay. Okay, jadi besarkan dia supaya lebih nampak. Okay, jadi cikgu guna pen warna jingga lah, lebih senang. Okay, jadi kita boleh nampak dekat sini saling dan lengkapkan setiap yang berikut. Jadi 8 darab 8 sama dengan 512. Jadi maka punca kuasa 512 adalah macam mana? Adalah 8 darab 8 darab 8. Okay, sama dengan 8. Boleh? Macam yang tadi lah. Okay, lepas tu B 4,3 darab 4,3 darab 4,3 sama dengan 4,27. Maka punca kuasa 3 bagi 4,27 adalah sama dengan jadi sini 4,3 darab 4,3 darab 4,3. Jadi jawapannya sama dengan 4,3. Okay. Lepas tu negatif 1/2 kuasa 3 sama dengan negatif 1/8. Jadi bila bentuk dia macam ni, kita tulis saja. Okay, jadi dekat sini kita pun mesti bagi dia kurungan. Kenapa kena bagi dia kurungan? Sebab dia ada negatif. Negatif 1/2 kuasa 3. Jadi bila di punca kuasa 3, jawapannya sama dengan negatif 1/2. Ini adalah jawapannya. Jadi dekat sini cikgu pun akan nanti cikgu pun akan kongsikan lah. Cikgu juga akan kongsikan contoh ini dalam grup, dalam Telegram, dalam apa-apalah supaya kamu boleh rujuk. Kita contoh satu. Ini adalah contoh yang pertama hari ini. Jadi latihan yang relevan dengan bahagian ini, sebenarnya cikgu sudah suruh kamu cuba hari itu. Okay. Kita lihat. Hari itu kita belajar punca kuasa 3 dekat muka surat 17. Okay. Mana latihan yang relevan? Sebenarnya adalah ini lah. Adalah ini. Okay, adalah yang ini. Okay, adalah yang ini. Okay, yang relevan lah. Okay. Okay, jadi okay, yang relevan. Okay, jadi kita lihat lagi kepada muka surat muka surat 64. Muka surat 64. Okey. Kita sudah ada tambah lagi seorang yang baru masuk. Okey. Izali. Kali pertama kamu masuk kan? Jadi selepas ni mesti belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita lihat. Bagaimana anda menentukan punca kuasa 3 suatu nombor? Kalau kita lihat dekat sini, untuk contoh 13. Jadi untuk bahagian ini, kita
mencari ataupun kita mencari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Ini adalah bahagian pertama. Kita cari nilai punca kuasa 3 tanpa guna kalkulator. Apa cara dia? Apa cara dia? Kalau kita lihat dekat sini, punca kuasa 3 bagi 64 sama dengan punca kuasa 3 bagi 4 kuasa 3. Jadi saya sama dengan 4. Jadi ini adalah hampir sama dengan apa? Hampir sama dengan yang contoh yang tadi cikgu telah buat. Adalah sama dengan contoh yang tadi cikgu telah buat. Kamu boleh buat dia dalam bentuk macam ni ataupun dalam bentuk macam ini. Cikgu ambil, cikgu pincang dahulu, nanti cikgu ambil ini sebagai contoh lagi lah. Lepas tu, ada cara lain lagi ke? Ada satu lagi cara, ini dipanggil sebagai pemfaktoran perdana. Ini adalah sebagai pemfaktoran perdana. Dia mengagihkan dia, lepas tu dia cari pasangan dia. Dia cari pasangan dia. Sebenarnya pemfaktoran perdana ini adalah satu kaedah yang sangat-sangat baik. Tapi kalau bagi kamu masih tidak mahir dalam matematik, cikgu memang tidak mencadangkan kamu menggunakan kaedah yang macam ni. Lagi baik kamu gunakan kaedah yang sebegini. Kamu cubalah dengan 1 kuasa 3 berapa, 2 kuasa 3 berapa, 4 kuasa 3 berapa, 6 kuasa 3 berapa, macam kuasa 3 sempurna yang kamu telah belajar hari itulah. Kamu mesti list out dan kamu selesaikan. Ataupun kamu boleh guna calculator juga dekat sini. Macam mana guna calculator? Mari cikgu keluarkan kalkulator dahulu. Cikgu terlupa keluarkan kalkulator hari ini. Tunggu sekejap. Cikgu keluarkan kalkulator. Ini adalah kalkulator cikgu. Jadi macam mana kita selesaikan bahagian ni? Jadi mula-mula saya nak typekan punca kuasa 3. Shift sini. Kenapa? Kerana yang warna ini shift dia akan, kamu lihat skrin sini supaya lebih besar. Jadi punca kuasa 3 bagi 64. 64. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 4. Jadi kita tahu ini adalah 4. Jadi dalam sini kita isi 4 kuasa 3. Kenapa adalah 4 kuasa 3? Kerana ini adalah punca kuasa 3. Ini adalah punca kuasa 3. Jadi untuk yang soalan B ni pun boleh kita gunakan cara yang sama. Kita pun tekan shift, tekan yang ini supaya kita nampak punca kuasa 3 keluar. Kita letak 216 dalam punca kuasa 3 ini. Lepas tu kita tekan. 6. Jadi kamu boleh isi ini 6. Jadi ini kamu boleh guna 6 darab 6 darab 6. Ataupun kamu pun boleh tulis dia dalam 6 kuasa 3. Faham tak? 6 kuasa 3. Kalau kamu tidak dapat, cikgu buat contoh untuk kamu. Seperti yang tadilah. Cikgu ambil gambar dulu. Soalan dia buat macam ni. Soalan dia buat macam ni. Jadi dalam soalan yang macam ni, kita juga boleh selesaikan dia dengan cara calculator. Macam tadi bila kita guna calculator, kita punca kuasa 200 punca kuasa 3. Jadi bila kita guna kalkulator, kita dapat 6 kan? Kita dapat 6 daripada kalkulator. Bukan cikgu cakap kalkulator. Kita guna kalkulator dapat. Lepas kita dapat menggunakan kalkulator, kita lebih langkah ini.
punca kuasa 3, 6 kuasa 3. Kita mesti lebihkan langkah ini. Kenapa? Kerana langkah ini adalah menunjukkan langkah ini ataupun langkah ini adalah untuk menunjukkan apa? Adalah untuk menunjukkan kamu tidak guna kalkulator. Ini adalah langkah yang sangat penting supaya dia tahu kamu tanpa kalkulator. Dia adalah langkah yang memberitahu orang kamu menyelesaikan soalan ini tanpa kalkulator. Jadi untuk bahagian ini cikgu juga akan save lah. Jadi nanti kamu boleh rujuk contoh itu. Okay? Jadi boleh? Ada masalah? Jadi lepas tu kita lihat contoh yang tanpa guna kalkulator juga. Contoh 14. Okay? Jadi untuk yang ini macam mana? Seperti apa yang cikgu telah kata tadi, kita boleh guna kalkulator. Walaupun katanya, kononnya tidak guna kalkulator lah. Kita pun sama. Okay. Shift. Punca kuasa 3. Lepas tu, tekan yang ini supaya dia ada atas dengan bawah. Okay, atas kita letak 8. Kita tekan anak panah ke bawah. 125. 125. Lepas tu kita tekan sama dengan 2/5. Jadi macam mana? Jadi kita kena ada langkah macam ni. 2/5. Jadi lepas tu macam mana? Kita nak balik kepada langkah macam ni. Sebenarnya ada langkah yang ketiga ini sudah cukup. Kamu tak payah ada langkah macam ni. Tak semestinya. Kalau ada langkah ini sudah cukup lah. Kenapa? Kerana ada langkah ini adalah apa? Adalah menunjukkan kamu selesaikan dia tanpa menggunakan kalkulator. Kamu menyelesaikan dia tanpa menggunakan kalkulator. Jadi untuk soalan B dengan C ni, cikgu tidak bawa kamu rujuk dekat sini. Cikgu akan cuba buat sendiri. Contoh. Kita guna muka surat yang baru. Jadi untuk soalan A tadi kita sudah bincang lah. Untuk soalan B. Untuk soalan B. Untuk soalan B. Punca kuasa 3 bagi negatif 81 per 192. Jadi apa cara yang kita nak buat untuk soalan yang seperti ini? Sebenarnya dalam matematik, dalam pecahan, dia adalah satu bahagian yang agak kalau nak kata sangat rumit pun tidak, tapi dia adalah satu bahagian yang agak special. Kenapa cikgu kata dia agak special? Kerana kadang-kadang bila kita nak menyelesaikan tanpa menggunakan kalkulator seperti pecahan macam ni kan, sebenarnya kita perlu apa? Kita perlu permudahkan pecahan dahulu. Kenapa 8/5 itu tidak perlu dipermudahkan? Sebenarnya tidak. Kita boleh cuba guna kalkulator untuk semak sama ada dia adalah dalam bentuk yang termudah ataupun tidak. Contohnya cikgu letak 8/125. Dalam kalkulator kita cuba. Tengok jawapan dekat sini juga adalah 8/125. Bermaksudnya 8/125 adalah pecahan yang paling mudah. Jadi untuk yang sama 81/192 ini kita juga letak dalam kalkulator dahulu. Letak dalam kalkulator dahulu. 81/192
192. Jadi sama dengan 27 per 64. Jadi dekat sini mula-mula kita kena permudahkan dia dekat sini dahulu. Okay. Punca kuasa 3 20 negatif 27 per 80. Bukan, sorry, bukan 80. Adalah 64. Okay. Seperti yang anda lihat dalam kalkulator tadi. Jadi kalau sini ada negatif, kita bawa negatif itu terus sahaja. Lepas tu baru kita betul-betul mula selesaikan. Jadi kita guna kalkulator, tapi kita menyelesaikan soalan yang tanpa menggunakan kalkulator. Jadi kita kena tinggalkan satu langkah dekat sini. Jadi kita guna kalkulator untuk dapatkan jawapannya. Okey. Kita punca kuasa. Kita kena letak negatif juga. Negatif pecahan 27 di ke bawah 64. Sama dengan kenapa make error? Kita pergi lihat. Rupa-rupanya kita salah. Kita bukan guna punca kuasa 3, kita guna punca kuasa 2. Jadi murid, cikgu kena ingat sekali. Apabila kita guna kalkulator, kita mesti guna dengan cara yang betul. Kalau tidak, kamu akan mengalami masalah yang sama seperti yang cikgu nampak ke sini. Salah. Jadi, sekali lagi punca kuasa 3. Padam dulu. Punca kuasa 3. Okay. Negatif bagi pecahan 27 per 64. Jadi jawapannya sama dengan negatif 3 per 4. Jadi negatif 3 per 4. Jadi jawapan dekat sini kita tulis negatif 3 per 4. Jadi lepas tu kita lebihkan langkah ini untuk menunjukkan kita selesai tanpa menggunakan kalkulator. Okay. Negatif 3 per 4. Kerana dia ada kuasa 3 kita kena tulis ini, jadi kita kena letak kurungan. Okay. Kenapa kita kena letak kurungan? Untuk menunjukkan bahawa negatif itu juga adalah ada punca kuasa 3. Negatif ini juga adalah punca kuasa 3. Jadi kurungan adalah sangat penting. Kurungan. Okay. Kurungan mesti ada. Kerana apa? Kerana negatif. Kalau positif tak perlulah. Tapi kalau negatif, perlu. Okay, kalau negatif, perlu. Tapi kalau pecahan lebih baik kita letak kurungan. Itu adalah paling safe. Paling safe lah. Biasanya kita bagi dia kurungan, tidak akan salah. Jadi, lepas tu kita cuba soalan C. Okay, untuk soalan C, punca kuasa 3 bagi 3 per 8. Jadi, untuk yang ini adalah nombor campur. Tapi bila kita nak selesaikan soalan ini tanpa menggunakan kalkulator, lebih baik kita jadikan dia pecahan tak wajar dahulu. Macam mana kita nak jadikan dia pecahan tak wajar? Kalkulator lagi. Okay, jadi padam dahulu. Nampak dekat sini tak yang warna kuning ni? Kita guna shift tekan ni supaya dia ada 3 wujud. Okay, 3 kita kena anak panah, 3 tekan ke bawah, 8. Jadi kita tekan sama dengan 27 per 8. Kalau kalkulator kamu tidak wujud 27 per 8, mungkin kamu kena tekan. Kamu tekan shift, tekan yang ini. Tekan shift, tekan yang ini. Murid-murid kamu boleh cubalah fungsi dalam kalkulator saintifik ini. Supaya kamu dapat tahu
macam mana tukar dia kepada nombor campur, macam mana tukar dia kepada nombor pecahan tak wajar, macam mana dia tukar kepada titik perpuluhan. Okay? Jadi itu 27/8. Jadi kita selesaikan. Okay? Punca kuasa 3 bagi 27/8. Jadi dekat sini perlukah anda semak sama ada dia dalam bentuk yang paling ringkas seperti tadi? Tak perlu. Kenapa? Kerana tadi bila kita letakkan dalam kalkulator sudah semak untuk kita. Jadi kalau kita nak permudahkan pecahan tu, cara kalau kamu tidak pandai sangat, kamu boleh guna panduan kalkulator. Okay? Jadi lepas tu, sama seperti tadi, saya tinggalkan satu ruang untuk menunjukkan saya tanpa guna kalkulator. Jadi sekarang masih lagi kita guna kalkulator. Padam dulu. Punca puasa 3. Tekan pecahan ni. Okay, 27. Tekan ke bawah. 8. Sama dengan 3/2. Okay, jadi jawapannya sama dengan 3/2. Jadi kalau kita nak lebihkan langkah ini, punca kuasa 3 bagi, mesti letak dalam kurungan 3/2 kuasa 3. Okay, kenapa nak letak dalam kurungan? Tadi cikgu kata negatif perlu letak dalam kurungan. Sekarang tak ada negatif pun perlu letak dalam kurungan. Kenapa? Cikgu tunjukkan kenapa. Okay, kalau kita tulis 3/2 kuasa 3, sebenarnya ini adalah masuk apa? 3 sahaja yang ada kuasa 3. Tapi 2 ini dia tidak ada kuasa. Dia tidak ada kuasa. Jadi kalau 2 tidak ada kuasa, sebenarnya apa yang kalau kita tulis macam ni, sebenarnya dia adalah sama dengan 27/2. Jadi adakah dia sama dengan 27/8? Tidak. So that's why kenapa dekat sini kita mesti guna 3/2 dalam kurungan kuasa 3 supaya pengatas dengan penyebut dia adalah dikuasa 3 kan. Dia adalah dikuasa 3 kan supaya dia adalah 27/8. Supaya ini adalah sama. Kenapa? Kerana konsep sama dengan ini. Jadi dekat sini, cikgu boleh bagi satu lagi hints. Okay. Jika pecahan, jika pecahan mesti ada kurungan. Jadi ini adalah satu lagi syarat. Okay, kalau adalah pecahan, dia mesti ada kurungan. Kalau kita nak kuasakan dia lah. Jadi murid-murid dalam matematik banyak apa? Banyak peraturan. Banyak bahagian yang kamu mesti tahu, mesti ingat. Kenapa? Supaya tidak salah. Okay, apabila kamu dapat ingat dan kamu dapat menggunakan semua peraturan ini dengan baik, kamu akan dapat menjawab soalan matematik dengan lebih mudah. Macam apa? Macam apabila kamu main satu permainan kan. Kalau kamu langsung tidak tahu peraturan dia, macam mana kamu nak menang? Sama juga apabila kita belajar matematik. Jadi untuk bahagian ini, cikgu juga akan save. Nanti cikgu juga akan kongsikan kepada semua anda. Contoh 2. Okey, nanti cikgu akan kongsikan. Okey. Jadi ini adalah cara menggunakan tambah kalkulator. Tambah menggunakan kalkulator. Okey. Jadi kalau kamu lihat dalam buku test lah, dia ada cara alternatif. Cara alternatif dia buat berasingan. Konsepnya adalah sama.
Jadi untuk bahagian ni cikgu tinggalkan untuk kamu pergi kaji sendirilah. Kalau tidak nak kaji, kamu ikut saja cara yang cikgu telah buat. Gatis Bestari di sini. Punca kuasa 3 suatu nombor positif sentiasa bernilai positif. Manakala punca kuasa 3 suatu nombor negatif sentiasa bernilai negatif. Kenapa? Kamu lihat. Positif, positif. Negatif, negatif. Positif, positif. Ini adalah maksud dia. Ini adalah maksud dia. Okay. Lepas tu kita lihat lagi kepada titik perpuluhan. Apabila titik perpuluhan tu kita tidak menggunakan kalkulator, ini cara dia. Sama seperti tadi lah, sama seperti tadi. Kamu boleh gunakan kalkulator juga. Kamu boleh gunakan kalkulator juga. Seperti ini. Ini padam dia dulu. Punca kuasa 3. Sifar perpuluhan sifar 27 sama dengan. Okay. Tengok dia dalam pecahan kan. Saya tekan ni, SD ni dia akan jadi nombor titik perpuluhan. Jadi sama dengan jawapan ni lah. Jadi kita lebihkan langkah ini. Kita lebihkan langkah ini untuk menunjukkan kita menyelesaikan soalan tanpa kalkulator. Jadi dengan benar yang kaedah alternatif, kamu boleh nampak dia akan tukar dia kepada nombor apa? Nombor pecahan. Apabila kita guna nombor pecahan, inilah cara untuk selesaikan dia. Dia masih balik kepada asal lagi. Dia masih balik kepada asal lagi. Okay, jadi cukup tekan dekat sini lah, kamu lihat. Okay. Punca, Mula-mula saya nak jadikan dia kepala daripada nombor titik perpuluhan kepada pecahan macam mana. Negatif, sifar, perpuluhan sifar, 8. Jadi kita tekan sama dengan, kita tekan sama dengan, kita dapat ini kan. Tapi kita tekan ini. Tapi kita nampak macam ni kan. Darat. Okay. Jadi macam mana nak jadikan dia sifar? Sifar perpuluhan sifar 8. Jadi di sini cikgu masih lagi galakkan kalau boleh memiliki satu kalkulator lah. Okay. Carilah dalam Lazada ataupun dalam Shopee kelas WIS. Namanya Casio Plus WIS. Ini adalah kalkulator yang jenis terbaru lah. Dia lebih banyak fungsi dan dia lebih relevan kepada apa yang kamu belajar sekarang. Okay? Jadi menggunakan cara macam ni. Okay? Untuk tukar dia. Okay? Nampak kan? Jadi sama saja langkah-langkah yang seterusnya. Langkah-langkah yang seterusnya. Okay? Okay? Tapi kalau dia tukar kepada pecahan, kamu akan nampaklah. Kamu akan nampak apa? Kamu akan nampak dia akan terus kepada pecahan yang paling ringkas. Dia akan pergi kepada pecahan yang paling ringkas. Okay. Jadi ini adalah contoh-contoh punca kuasa 3 yang tanpa guna kalkulator. Bagaimananya kalau dia menggunakan kalkulator? Bagaimana anda menentukan punca kuasa 3 dengan menggunakan teknologi? Teknologi dekat sini adalah merujukkan kepada kalkulator lah. Jadi untuk murid-murid, kalau kamu sekarang kamu tidak dapat memiliki satu kalkulator saintifik, sebenarnya kamu boleh cari dalam Play Store dalam handphone kamu. Pergi downloadlah scientific calculator. Kamu pergi cuba download scientific calculator dalam handphone kamu. Kamu boleh gunakan dia. Tapi fungsinya adalah sedikit berbeza lah. Ada yang berbeza sangat banyak. Tak apa. Cuba dulu. Cuba tekan. Kalau tidak pandai, kamu boleh cuba snapshot.
hantar kepada cikgu, tanya kepada cikgu macam mana nak tekan. Okay? Cikgu boleh ajar. Masalahnya adalah kamu kena belajar. Kalau kamu ada masalah, kamu boleh tanya dengan cikgu. Kalau kamu tengok dekat sini, contoh 16. Kalau menggunakan kalkulator, biasanya dia akan berikan jawapan anda betul kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi, dekat sini. Itu letak. Supaya kita nampak. Punca kuasa 3 bagi 24. Punca kuasa shift punca kuasa 3 bagi 24. Sama dengan. Kerana 2 tempat perpuluhan, dia ambil sampai sinilah. 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan. Tengok belakang, 4. Lebih 5 kah? Tidak, jadi abaikan. 2.88. Kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Shift punca kuasa 3. Negatif 104.8. Negatif 4.71. 71. Tengok belakang, lebih 5? Tidak. Jadi negatif 4.71. Kita lihat soalan C. Shift punca kuasa 3. Dia adalah dalam bentuk nombor campur kan. Sorry ya. Kita shift ini supaya dia adalah bentuk nombor campur. Ada negatif. Kita letak negatif. Negatif 1, 2 per 9. Jadi negatif 1.069. Sifar 6, 2 tempat perpuluhan. Kita lihat belakang, lebih 5? Lebih 5. Jadi tambah 1 ke depan. Jadi jawapannya adalah negatif 1.07. Ini adalah cara kita buat macam ni. Ini adalah cara yang kita boleh buat dalam sini. Boleh? Jadi kita lihat kepada yang seterusnya. Bagaimana menganggarkan kuasa 3 dan punca kuasa 3 suatu nombor? Sebelum tu cikgu bagi kamu lihat kepada latihan yang perlu anda buat untuk tadi ya. Di sini cikgu nak kamu buat yang muka surat 18. Tadi ini tanpa menggunakan kalkulator kan. Soalan 1 hingga 3 tanpa menggunakan kalkulator. Soalan 4 dengan sampai 6 adalah menggunakan kalkulator. Ini adalah muka surat 18 dalam buku 1 matematik anda. Buku 1. Buku kerja 1 buku kerja 1 dia berwarna biru. Kalau buku kerja 2 dia berwarna ungu kan? Berwarna ungu. Kamu mesti tahu bezakan dia. Lepas tu kita masuk kepada macam mana kita menganggarkan kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi dekat sini adalah sangat penting untuk kita cuba menganggarkan. Jadi mari kita lihat dekat sini. Kita lihat contoh, nanti cikgu guna latihan ini untuk buat contoh untuk kamu. Jadi kita lihat anggarkan nilai 4.2 kuasa 3. 4.2 kuasa 3 adalah di antara ini. Di antara 4.2 adalah di antara 4 dengan 5. Jadi negatif 4.2 kuasa 3 adalah di antara 4 kuasa 3 dengan 5 kuasa 3. Jadi 4.2 kuasa 3 adalah antara 464 dengan 125. Jadi
Maka 4.2 kuasa 3 hampir sama dengan 64. Kenapa? Dia adalah paling hampir dengan 4. That's why kita ambil yang hampir punya. Jadi, lepas tu B. Punca kuasa 3 bagi 180. Jadi dekat sini kita kena menggunakan kuasa 3 sempurna untuk menyelesaikan dia. Masih ingat nombor kuasa 3 sempurna? Nombor 3 kuasa 3 sempurna adalah datang daripada 1, 2, 3, 4 yang kuasa 3 itu. Nanti cikgu juga akan tunjukkan. Jadi apabila kita lihat dekat sini 180 adalah lebih dekat dengan 216, jadi kita ambil 6 jawapannya sebagai penghampiran. Okey, jadi sekarang cikgu ambil soalan 1 sebagai contoh untuk kuasa 3 dahulu. Cikgu ambil sampai B sajalah. Cikgu tunjukkan 2 saja. Lalu soalan 1. Okay. 2.1 kuasa 3. Jadi 2.1 dia adalah di antara 2 dan 3. Nah, kita ambil nombor di depan yang paling dekat. Lepas tu 2.1 kuasa 3 adalah di antara 2 kuasa 3 dan 3 kuasa 3. Kita lihat macam mana contoh tadi ya. Kita lihat lagi. Lepas tu dia kata di antara ini kan, iaitu kan. Jadi kita pergi kepada iaitu lagi. Jadi 2.13 dia adalah di antara 2 kuasa 3 adalah 8 dan 3 kuasa 3 adalah 27. Jadi 2.1 lebih dekat dengan 2 ke 3? Kita boleh tahu dia lebih dekat dengan 2 kan? Jadi 2.1 kuasa 3 adalah hampir dengan 8. Adalah hampir dengan 8. Betul ke dia hampir dengan 8? Mungkin kamu tak percaya kan? Kita boleh guna kalkulator untuk buktikan dia adalah betul ke salah. 2.1 kuasa 3 shift kuasa 3. Tekan. Tengok 9.261. Tengok dia adalah hampir dengan 8 kan? Jadi bermaksudnya konsep kita ini adalah betul. Jadi kita lihat soalan B. Negatif 9.6 kuasa 3. Jadi yang untuk ini macam mana? Yang untuk ini kita lihat. Negatif 9.6 tu dia adalah di antara 9 dan 10. Dia adalah antara 9 dan 10. Adalah antara negatif 9 dan negatif 10. Negatif 9 dan negatif 10. Negatif 9.6 kuasa 3 adalah di antara negatif 9 kuasa 3 dan negatif 10 kuasa 3. Jadi
Jadi negatif 9,6 kuasa 3 adalah di antara negatif 9 kuasa 3 adalah berapa? Kita guna kalkulator carilah. Padam dulu. Kurungan negatif 9 kuasa 3 sama dengan negatif 200 negatif 729 dan negatif 10 kuasa 3 kamu boleh guna kalkulator cari, tapi cikgu sudah tahu jawapan dia negatif 1000. Jadi negatif 9.6 dia lebih dekat dengan negatif 9 kan negatif 10. Negatif 10 kan? Jadi negatif 9.6 kuasa 3 adalah hampir dengan negatif 1000. Kita ambil jawapan. Kita bukan ambil ini. Kita ambil jawapan. Jadi ini adalah apabila soalan suruh kita anggarkan nilai. Apabila soalan suruh kita anggarkan nilai. Jadi ini adalah cara dia. Jadi kalau kita lihat kepada buku latihan, buku kerja. Kalau kamu lihat dekat sini, kamu akan nampak ada dua jenis soalan anggarkan untuk kuasa 3. Kalau dekat sini, kalau kamu lihat dekat sini, kamu boleh nampak dia ada anggarkan nilai dan anggarkan nilai dalam bentuk julat. Apa maksudnya anggarkan nilai dalam bentuk julat ini? Jadi apa yang kita buat tadi adalah anggarkan nilai. Anggarkan nilai. Jadi macam mana kalau dia adalah soalan ini adalah anggarkan nilai dalam bentuk julat. Macam mana? Jadi kalau untuk dua soalan ini, kalau saya nak tuliskan jawapan anggarkan nilainya dalam bentuk julat kan. Cikgu tunjukkanlah apa jawapan akhirnya. Langkahnya memang sama sampai sini. Hanya akhirnya kamu tulis maka 2,1 kuasa 3 terletak di antara 8 dan 27. Sama juga untuk soalan B ini. Maka negatif 9.6 kuasa 3 terletak di antara negatif 729 dan negatif 1000. Ini adalah kalau adalah soalan minta kamu anggarkan nilai dalam bentuk julat. Kita buat macam ni. Tapi kalau soalan minta apa? Kalau soalan minta anggarkan nilai sahaja, anggarkan nilai sahaja. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Jadi murid-murid, nanti bila anda buat kerja dalam buku kerja anda, anggarkan nilai dengan anggarkan nilai dalam bentuk julat, kamu mesti tahu beza dia. Dalam nilai macam mana? Dalam nilai macam ni. Kalau dalam bentuk julat, dia mesti jawapannya macam ni. Saling saja sebenarnya adalah hampir sama cara penyelesaian. Hanya bentuk jawapannya berbeza. Jangan risau,
Yang ini cikgu juga akan bagi dia sebagai contoh. Contoh untuk kamu. Contoh 3. Cikgu akan sendkan kepada kamu lah sebagai contoh supaya kamu boleh rujuk. Kamu boleh rujuk. Okay, jadi ini adalah untuk kuasa 3. Jadi macam mana kalau punca kuasa 3? Macam mana kalau punca kuasa 3? Okay, kita guna inilah. Kita guna ini sebagai contoh. Cikgu ambil gambar dahulu. Snapshot. Tadi kita buat contoh A dengan B. Mungkin rasanya sangat senang lah. Tapi cikgu sekarang ambil C dengan B lah. Cikgu ambil C dengan B. Jadi select pen biru. Warna biru. Sekarang cikgu buat soalan. Punca kuasa 3 bagi negatif 108. Cikgu buat satu contoh sajalah. Ataupun tengoklah kalau sempat cikgu buat lebih banyak contoh. Tapi dekat sini, cikgu nak lebih satu bahagian. Apa bahagian yang cikgu nak lebih? Cikgu nak senaraikan semua nombor kuasa 3 sempurna. Jadi sekarang cikgu akan mula. Dekat bawah sini. Cikgu guna warna coklat. Katakan contohnya dekat sini. 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3, 4 kuasa 3, 5 kuasa 3, 6 kuasa 3. Cikgu tidak nak senaraikan terlalu banyak lah. Cikgu hanya senaraikan sampai 6. Kamu boleh senaraikan sampai 10, sampai 20 pun tak ada masalah. 1 kuasa 3 adalah sama dengan 1. Boleh guna kalkulator. 2 kuasa 3 adalah 8 kerana cikgu sudah hafal. 3 kuasa 3 adalah 27. 4 kuasa 3 adalah 64. 5 kuasa 3 adalah 125. 6 kuasa 3 adalah berapa? Dapat tak? 6 kuasa 3 boleh? 6 kuasa 3 adalah sama dengan 206. Jadi, menggunakan ini, kita pergi menyelesaikan soalan ini. Jadi, sekarang macam mana kita nak cari? Jadi sekarang kita cari seperti ini. Punca kuasa 3 bagi 118 adalah di antara. Kita lihat. 118 adalah di antara dua ini kan? Di antara dua ini kan? Jadi adalah di antara punca kuasa 3 bagi 64 dan punca kuasa 3 bagi 125. Jadi sekarang dia lebih dekat dengan mana? Tak apa, kita sambung lagi. Jadi maka punca kuasa 3 bagi 118 adalah di antara apa? 64 ini adalah 4 dan 5. Jadi 118. Kerana di sini ada negatif kan? Jadi dekat sini kita juga bagi dia negatif. Kenapa cikgu tahu bahawa dia adalah negatif? Senang saja. Kerana dalam buku teks tadi,
sudah ada memberitahu kita keadaan sebegini. Okay. Cari balik ini adalah tips. Cikgu ambil gambar supaya senang. Okay. Di tips ini telah memberitahu kita punca kuasa sesuatu negatif positif adalah sentiasa positif. Kalau negatif adalah sentiasa negatif. Jawapannya. Okay. Dengan menggunakan konsep ini. Kita letak sini. Senang. Okay. Oleh kerana saya tahu, jadi saya tahu kalau negatif, negatif. Jadi dia adalah di antara negatif 4 dan negatif 5. Jadi dekat sini baru saya, kerana soalan ini minta anggarkan nilai kan? Anggarkan nilai, bukan dalam julat kan? Jadi anggarkan nilai. Jadi jawapannya punca kuasa 3 bagi negatif 118 adalah, kerana dia sangat dekat dengan ini kan? Dia sangat dekat dengan ini. Kerana dia sangat dekat dengan ini, jadi jawapannya negatif 5. Macam mana kalau soalan minta dalam julat? Kalau soalan minta kalau soalan minta dalam julat kan? Okay, kalau soalan minta dalam julat. Jadi apa jawapan yang kamu patutnya bagi? Jadi sama seperti tadi, maka punca kuasa 3 bagi negatif 118 terletak di antara negatif 4 dan negatif 5. Kalau soalan dia minta dengan julat, kita lihat latihan nanti yang kamu kena buat adalah dalam julat ke tidak? Itu adalah dekat muka surat 19. Soalan 1. Tengok soalan dia minta dalam julat. Jadi kamu mesti bagi jawapan dalam julat. Kalau soalan minta hanya nilai, kamu letak dalam nilai saja. Jadi ini adalah soalan nanti. Okay? Jadi dekat sini nak cikgu cuba lagi satu soalan? Ya, soalan D lah. Kita masih ada 3 minit lagi. Okay? Untuk soalan C. Untuk soalan D. Okay. Punca kuasa 3 bagi negatif 26/8. Okay. Jadi punca kuasa 3 bagi negatif 26/8 adalah di antara mana? Di antara 8 dengan 27 kan? Jadi sini kerana negatif, jadi negatif 8 dan negatif 27. Maka punca kuasa 3 bagi negatif 26/8 adalah di antara negatif 2 dan negatif 3. Jadi soalan ini minta nilai. Jadi punca kuasa 3 bagi negatif 26/8 adalah hampir dengan, tengok mana dia hampir? Dia hampir dengan ini kan? Okay, jadi hampir dengan negatif 3. Jadi macam mana kalau saya nak jawab kalau soalan minta dalam bentuk julat? Kalau soalan minta dalam bentuk julat, maka punca kuasa 3 bagi negatif 26/8 terletak di antara negatif 2 dan negatif 3. Jadi ini cikgu savekan dia sebagai contoh yang keempat supaya kamu boleh rujuk nanti. Okay? Cikgu akan bagi jugalah ini. Jadi murid-murid kita telah nampaklah pelbagai cara kita untuk menyelesaikan soalan. Jadi hari ini
bahagian yang kita belajar adalah punca kuasa 3 dan menggunakan kalkulator tanpa menggunakan kalkulator dan menganggarkan nilai bagi kuasa 3 dan punca kuasa 3. Menganggarkan nilai dan menganggarkan nilai dalam julat. Jadi anda perlu berhati-hati ini. Jadi latihan untuk hari ini, dengar dengan betul-betul muka surat 18, soalan 1 hingga soalan 11. Untuk muka surat 19, hanya 1 dengan 2 sahaja. Hanya 1 dengan 2 sahaja. Jadi kita akan jumpa balik bila? Kita akan jumpa balik hari Jumaat. Jadi ingat hari Jumaat jangan lewat. Jadi kita sampai sini saja untuk hari ini. Terima kasih. Anda boleh tinggalkan sekarang. Nanti cikgu akan kongsikan YouTube dengan latihan yang perlu dibuat. Terima kasih. Bye.